Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kajian saya yang bertajuk Meneroka Penggunaan Teknik Iran dalam Penulisan Pendahuluan Karangan Argumentatif dan Ayat Gramatis Murid Tingkatan 4 di daerah Sarike, Sarawak. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan pengenalan, sorotan literatur, metodologi kajian dan dapatan kajian. Pendahuluan kajian ini akan menerangkan berkenaan dengan kemahiran menulis. Kemahiran menulis memperlihatkan keupayaan murid untuk menulis pendapat, menulis dalam pelbagai bentuk genre, mengkritik dan menganalisis kesalahan bahasa dengan ayat yang gramatis, serta menulis dengan tulisan yang boleh dibaca dan jelas pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan. Begitu juga dengan kajian Lai Chin dan Chiu Fong 2017 menegaskan bahawa penggunaan teknik dalam pengajaran guru bahasa Melayu sangat penting bagi mencapai objektif pembelajaran. Maka kajian ini akan meneroka penggunaan teknik Iran dalam penulisan pendahuluan karangan argumentatif dan ayat gramatis murid tingkatan 4, khususnya murid berpencapaian sederhana. Penyataan masalah dalam kajian ini akan mengupas berkenaan dengan permasalahan yang didapati dalam penulisan pendahuluan karangan argumentatif. Kesukaran murid semasa membina ayat disebabkan oleh kemahiran mencana idea yang terhad menyebabkan hasil penulisan karangan yang tidak menarik, tidak gramatis, penggunaan kosakata yang sempit dan kesalahan tata bahasa sering berlaku. Begitu juga dengan kajian Anthony Dahyaya 2017 menyatakan murid sukar untuk menjelaskan isu berkenaan tajuk menyebabkan pendahuluan yang ditulis tidak berkaitan dengan tajuk karangan. Persoalan kajian dalam disertasi ini adalah bagaimanakah penggunaan teknik Iran dalam penulisan pendahuluan karangan argumentatif. Dan persoalan yang kedua, bagaimanakah penggunaan teknik Iran dalam penulisan ayat gramatis dalam kalangan murid tingkatan 4 di daerah Sarike, Sarawak. Objektif kajian ini adalah meneroka penggunaan teknik Iran dan meneroka penggunaan teknik Iran dalam penulisan ayat gramatis serta penulisan pendahuluan karangan argumentatif. Skop dan batasan kajian. Kajian ini hanya tertumpu pada penulisan pendahuluan karangan sahaja. Hasil kajian hanya berpihak kepada 2 orang peserta kajian dan tidak mewakili golongan murid tingkatan 4 yang berprestasi sederhana. Kajian ini hanya meneroka penggunaan teknik Iran dalam penulisan pendahuluan karangan argumentatif dan tidak memberi tumpuan kepada mod karangan yang lain. Seterusnya adalah bab 2, konsep kemahiran menulis. Konsep kemahiran menulis merupakan kemahiran berbahasa yang paling sukar dikuasai oleh murid maupun guru. Secara keseluruhannya, kita dapat melihat bahawa kemahiran menulis mesti dikuasai oleh murid tingkatan 4 dalam pelbagai jenis pendahuluan yang mendapati tema menggunakan laras bahasa yang sesuai dan gramatis. Begitu juga tokoh bahasa iaitu Zabar 1965 menyatakan murid menulis perbuatan menulis melibatkan penyampaian idea atau cerita, menerusi susunan kata yang betul dan ayat yang bertaut bagi menggambarkan sesuatu perkara agar dapat disampaikan dengan lancar kepada pembaca. Begitu juga dengan pendapat Raimas dan Jurioh Laung yang menyatakan bahawa kemahiran menulis merupakan satu proses menyampaikan serta menzahirkan ilmu dan idea menggunakan kata dan ayat gramatis dalam bentuk penulisan yang jelas
agar keseluruhan hasil tulisan bertaut dan bermakna. Isu dalam kemahiran menulis pendahuluan kita dapat lihat daripada kajian yang dijalankan oleh Aisyah, Zamri dan Yahya 2016 menyatakan sebahagian murid menghadapi kesukaran menulis pendahuluan kerana tidak menguasai kemahiran bahasa yang baik. Begitu juga dengan kajian yang dijalankan oleh Yahya Uthman yang menyatakan bahawa strategi pengajaran iaitu secara konvensional ataupun pengajaran yang melibatkan nota ataupun penerangan menyalin contoh keterangan dan bahagian pendahuluan yang sering disediakan oleh guru tanpa didedahkan dengan idea atau olahan maklumat dengan sendiri. Oleh itu, kegagalan menguasai kemahiran lisan dan kemahiran membaca juga menyebabkan murid sukar untuk menguasai penulisan. Seterusnya adalah sorotan literatur. Disertasi ini akan membincangkan berkenaan dengan strategi, teknik ataupun kaedah yang digunakan bagi menguasai kemahiran menulis. Kita dapat lihat serba sedikit kajian ataupun dapatan kajian yang telah digunakan dalam disertasi ini, iaitu kajian daripada nombor 1 hingga nombor 3, iaitu membincangkan berkenaan dengan strategi, faktor dan penggunaan alat bantu mengajar dalam penulisan karangan murid. Seterusnya adalah penggunaan strategi kebesaran peta pemikiran dan penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam karangan murid Cina berdasarkan sikap dan kemahiran bahasa. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan strategi menyebabkan ataupun meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran menulis. Seterusnya adalah penggunaan peta minda oleh pelajar pintar cerdas, kesan penggunaan perisian mind map dan penguasaan sikap dan kesediaan pelajar terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan strategi belajar ataupun alat kemahiran berfikir dapat meningkatkan pencapaian murid secara keseluruhan, malah dalam aspek isi, bahasa dan teknik karangan. Teori yang diadaptasi dalam kajian ini adalah teori pelaziman operan. Keberhasilan peserta kajian menulis pendahuluan karangan yang lengkap selari dengan teori Skinner, di mana pengukuhan merupakan prinsip utama bagi melihat keberkesanan teknik iran ini. Sekiranya peserta tidak membuat latihan pengukuhan, maka kejayaan teknik ini tidak dapat dinilai dan peneguhan tidak dapat diberikan. Seperti mana dalam kajian Skinner-Bock yang di mana kita dapat lihat tikus hanya berdiam diri dan gagal untuk mendapatkan makanan kerana tidak menguasai rangsangan yang mempengaruhi tingkah lakunya. Selari dengan teori yang menekankan teknik pembelajaran berasaskan latih tubi dan latihan secara berturut-turut agar memberikan kebiasaan kepada peserta kajian untuk mengaplikasikan teknik iran. Pengukuhan secara berterusan ini akan mengubah persepsi dan cara penulisan pendahuluan karangan argumentatif. Malah pengkaji telah mengubah tingkah laku peserta kajian menggunakan bahan rangsangan seperti teknik iran. Berikut adalah kerangka konseptual kajian ini. Kita dapat lihat bahawa teknik iran telah menggabungkan penggunaan alat pengurusan kognitif dan peta minda bagi menghasilkan ayat pendahuluan yang gramatis dan seterusnya akan menjadikan sebuah penulisan pendahuluan yang lengkap. Bab 3 kajian ini akan menerangkan berkenaan dari reka bentuk, persempelan kajian, kaedah pengumpulan data dan analisis data. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah
diadaptasi dengan kajian kualitatif, iaitu daripada kajian Creswell dan kajian Case. Populasi kajian ini adalah terdiri pada murid tingkatan 4 dari kelas berpencapaian sederhana, iaitu 4C dan 4D. Sampel kajian iaitu 2 orang murid dari kelas berpencapaian sederhana. Lokasi kajian ini adalah di sebuah sekolah menengah di daerah Syarikat Sarawak. Kaedah persempelan yang digunakan itu kaedah persempelan bertujuan. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik. Yang soal selidik itu satu set soalan karangan argumentatif dan template teknik iran. Kaedah pengumpulan data ialah penulisan pendahuluan karangan argumentatif dan analisis data daripada analisis dokumen. Bab 4. Bab 4 kajian ini akan membincangkan berkenaan dengan analisis dapatan kajian. Dapatan kajian pertama adalah berkenaan dengan objektif pertama. Itu bagaimanakah penggunaan teknik iran dalam penulisan pendahuluan karangan argumentatif dalam kalangan murid tingkatan 4 di daerah Syarikat Sarawak. MK maksud dia minggu pertama hingga minggu ketiga. Kita dapat lihat bahawa perbezaan penguasaan ataupun gaya penulisan murid dan bagaimanakah penggunaan teknik iran dalam penulisan pendahuluan murid. Pada minggu pertama, peserta kajian pertama ataupun peserta kajian yang pertama menggunakan bahasa yang kurang bervariasi dan terdapat kesalahan tata bahasa, dan seterusnya kita akan lihat bahawa penambahbaikan ataupun peneguhan telah diberikan kepada peserta kajian, dan pada minggu keempat peserta kajian pertama mampu membina ayat yang betul, tepat dan diiringi dengan penggunaan kosakata yang luas, olahan ayat lebih berstruktur dan saragam. Serta pengkaji mendapati peserta kajian pertama telah memahami penggunaan teknik iran dengan tepat dan betul pada minggu keempat. Seterusnya adalah dapatan kajian bagi peserta kajian yang kedua. Pada minggu pertama, penggunaan kata dan perkataan yang agak terhad menyebabkan peserta kajian kedua membina ayat pendek dan keterbatasan dalam melahirkan idea untuk menghuraikan ayat serta melakukan kesalahan tata bahasa yang mudah. Setelah penerapan teknik iran, kita dapat dilihat pada minggu kedua, ketiga dan keempat. Pada minggu keempat, peserta kajian telah memahami cara penggunaan teknik iran dan berjaya membina idea yang lebih baik dari pelbagai ayat yang mewakili setiap akronim. Pada minggu kedua, pada minggu keempat, peserta kajian berjaya menulis satu perenggan pendahuluan yang lengkap dan gramatis. Seterusnya adalah objektif kedua, iaitu bagaimanakah penggunaan teknik iran dalam penulisan ayat gramatis. Kita dapat lihat pada minggu pertama, peserta kajian yang pertama menulis ayat yang ringkas, dan pada minggu keempat kita dapat lihat perbezaan dari segi struktur ayat yang dibina oleh peserta kajian. Berikut adalah analisis dapatan peserta kajian pertama, itu sebelum dan selepas penerapan teknik iran. Sebelum penerapan teknik iran, peserta kajian pertama berupaya untuk mengolah idea. Namun, huraian terhadap idea kurang terperinci. Oleh itu, selepas penerapan teknik iran, peserta kajian menghuraikan setiap ayat dengan lebih baik dan jelas. Pembinaan ayat dilihat lebih tersusun, berkembang dan gramatis. Peserta kajian yang pertama menggunakan kosakata yang lebih menarik, bertepatan dengan kehendak dan tajuk soalan. Tidak terdapat kesalahan frasa dalam setiap binaan ayat oleh peserta kajian. Seterusnya adalah dapatan kajian bagi peserta kajian yang kedua.
sebelum dan selepas penerapan teknik Iran. Sebelum penerapan teknik Iran, peserta kajian penulisan pendahuluan karangan peserta kajian dilihat terlalu ringkas dan binaan ayat yang kurang gramatis. Peserta kajian membuat kesilapan dalam binaan ayat yang terdiri pada subjek dan predikat sehingga menyebabkan ayat tergantung dan tidak sempurna. Contohnya, penggunaan kata ganda, iaitu beberapa faktor-faktor. Bagi ayat ketiga, pengkaji mendapati struktur ayat yang dibina tidak jelas sehingga menyebabkan makna ayat yang dibina sukar untuk difahami. Selepas penerapan teknik Iran, peserta kajian kedua berjaya mengolah ayat yang baik dan bertepatan dengan kehendak tajuk. Tiada kesalahan frasa dilakukan. Tempatan kajian mendapati terdapat perbezaan dari aspek susunan dan pengolahan idea serta ayat dari minggu ke-1 ke minggu ke-4. Oleh itu, peserta kajian kedua berjaya menambahkan bilangan ayat dari ayat kedua hingga ketiga hingga 3 ayat secara gramatis. Seterusnya adalah rumusan kajian. Hasil dapatan persoalan pertama menunjukkan bahawa peserta kajian berupaya dan memahami cara penggunaan teknik Iran yang dicadangkan dengan baik dan tepat. Hasil dapatan persoalan kedua juga mendapati peserta kajian berupaya membina ayat gramatis bervariasi, penggunaan kosakata yang luas dan kesalahan frasa dapat dielakkan. Hasil kajian dari borang soal selidik dan analisis dokumen telah memberikan data yang diperlukan oleh pengkaji bagi melihat penggunaan teknik Iran dalam penulisan pendahuluan karangan dan pembinaan ayat gramatis. Implikasi kajian ini adalah kepada guru option Bahasa Melayu dan murid sekolah menengah. Kepada guru iaitu guru Bahasa Melayu terutamanya perlu mempelbagaikan teknik dan strategi yang berkesan dalam penulisan karangan, khususnya karangan tidak berformat. Begitu juga kepada murid sekolah menengah, iaitu mereka harus menggunakan penggunaan alat berfikir bagi membantu merungkai idea yang tersirat atau tersurat semasa menulis. Oleh itu, melalui penggunaan teknik Iran, murid berjaya membina 4 ayat pendahuluan yang panjang dan gramatis tanpa berlakunya percanggahan idea. Limitasi dan cadangan kajian. Limitasi adalah kajian ini memfokus pada bahagian pendahuluan, oleh itu cadangan kajian pada masa akan datang diharapkan teknik ini dapat dikemas kini untuk diadaptasi bagi membina sebuah karangan yang lengkap dan tidak berfokus kepada bahagian pendahuluan sahaja. Kajian lanjutan boleh dijalankan terhadap karangan tidak berformat yang lain. Kajian lanjutan boleh dijalankan terhadap murid berprestasi lemah dan kajian lanjutan harus dijalankan secara kuantitatif agar melibatkan populasi kajian yang lebih ramai. Kesimpulannya, penggunaan teknik Iran perlihatkan impak positif kepada peserta kajian. Teknik Iran merupakan salah satu alat berfikir sebagai pendorong murid berprestasi sederhana dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menulis. Pengkaji membina teknik ini bagi membantu guru Bahasa Melayu untuk mengatasi masalah mencana idea dan membina ayat gramatis khususnya kepada murid berprestasi sederhana. Penggunaan alat berfikir berimpak tinggi amat penting semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kerana menulis supaya dapat melahirkan generasi muda yang mahir dalam kemahiran asas Bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.